Saya nampak bah lanjut dalam perjalanan menuju ke pondok kami. Bah igah long. Khabar baik bah. Mujur saya faham sikit-sikit kan bahasa Semai bah. Long. Nak pergi book bird ni. Tak lagi tu. Belum tidur lagi. Masih lagi tu bermain-main, bermimpi-mimpi tu. Hujan masih turun mencurah-curah. Kilat dan guruh tingkah meningkah. Angin pun bukan main kuat. Cahaya kilat yang masuk ke dalam pondok menjilat wajah Datuk, Bah Lanjut dan saya. Bila bunyi hujan beransur reda, diganti pula dengan bunyi angin yang cukup keras, melanggar dahan dan ranting pokok hutan. Api pelita melintuk liuk mengikut arah tiupan angin. Bagi menyelamatkan api pelita dari padam, Bah Lanjut segera menaruh daun bertah muda di sekeliling badan pelita. Saya sebenarnya tak faham apa yang Bah Lanjut cakap dengan Datuk tadi. Di luar, hujan sudah berhenti terus. Angin pun sudah tidak sekeras tadi. Tapi bunyi cengkerik pula cukup gamat. Sesekali terdengar lolongan anjing. Sayup-sayup kedengaran. Bunyi suara burung tukang pun bukan main nyaring. Saya melihat jam saku Datuk yang bertali tembaga di hujung lututnya. Sudah hampir tengah malam. Waktu Bah Lanjut memperkemaskan silanya, saya dengar raungan bunyi harimau cukup nyaring bersama tempikan sang gajah. Tapi tanpa diminta oleh Datuk, Bah Lanjut ingin menceritakan kisah pemuda yang membalas dendam pada anak Haji Azhar, si Latifah tempoh hari. Menurut Bah Lanjut, seorang asli membawa pemuda itu menemuinya dan menceritakan apa yang dialami oleh pemuda itu hingga timbul rasa belas kasihan di hatinya. Saya menolongnya kerana saya fikir dia telah dihina. Nada suara Bah Lanjut penuh kesal. Datuk tersenyum dan menyuruh Bah Lanjut melupakan terus peristiwa tersebut. Mari kita cerita tentang hal lain. Bah Lanjut melunjurkan kedua kakinya. Kulit belakang Bah Lanjut bertemu dengan dinding pondok yang diperbuat dari kulit kayu merbau dan jelutung. Ilmu kita bukan untuk merosakkan orang. Ilmu kita untuk menolong orang, keluh Bah Lanjut. Ilmu kita pun begitu juga, tingkah Datuk. Beberapa ekor nyamuk hutan berterbangan dalam pondok. Melihat saya resah dengan kedatangan nyamuk itu, Bah Lanjut menepuk tangannya. Saya lihat nyamuk yang berterbangan itu menuju ke arah Bah Lanjut. Nyamuk-nyamuk itu terus jatuh di atas tapak tangannya. Baliklah, jangan kacau kami, kata Bah Lanjut. Nyamuk di tapak tangan segera terbang menuju ke arah tepi dinding dan terus keluar hilang dalam kegelapan malam. Bunyi suara cengkerik di luar beransur kendur. Malam bertambah dingin. 2 kali saya menguap panjang. Datuk dan Bah masih terus bercakap. Rancak mereka bercakap. Maukah awak menuntut ilmu pengasih? Kelopak mata saya terus ringan. Mata saya bersinar-sinar merenung ke arah muka Bah Lanjut. Saya mengisut ke arahnya. Kepala lutut saya dengan kepala lutut Bah Lanjut berlaga. Cara macam mana? Soal Datuk. Hati saya berbunga-bunga, cukup gembira. Saya memang mengharapkan Bah Lanjut menurunkan ilmu itu kepada Datuk. Dan sekaligus saya akan dapat mengutip ilmu itu. Saya kira ilmu pengasih itu cukup baik untuk saya. Bila saya sudah ada ilmu pengasih, saya boleh memilih bakal isteri dari anak dara yang wajahnya cantik dari kalangan orang yang berada. Kalau saya dipanggil untuk temuduga sebarang pekerjaan, ilmu pengasih ini dapat menolong saya. Orang yang menemuduga saya akan kasih kepada saya.
lalu memberikan pekerjaan walaupun tidak ada kelulusan. Fikir saya dalam hati pada masa itu. Bah lanjut mengunyah sesuatu di dalam mulut. Saya tidak tahu apa yang dikunyahnya. Ilmu itu saya tak mahu. Bagilah saya ilmu-ilmu lain. Ujar Datuk secara langsung membunuh harapan yang baru bertunas dalam hati saya. Saya mengeluh dan Datuk tersenyum merenung ke arah saya. Bagaikan dia tahu apa yang bergolak dalam dada saya. Kalau awak tak mahu, berilah pada cenuk awak ni. Bah lanjut mengemukakan cadangan. Lagi sekali saya lihat Datuk bermain di bibir. Senyum saja Datuk. Jodoh, pertemuan dan rezeki ditentukan oleh Allah yang Maha Besar. Datuk menepis cakap Bah lanjut. Kita disuruh berusaha. Bukan dengan cara itu, Tok Batin. Lagi pula, ilmu pengasih ni banyak buruk baiknya, terutama kalau terlepas ke tangan orang muda. Tujuan baik. Memang tujuannya baik. Tujuannya baik sikit sangat. Yang dibuat tujuan jahat tu yang banyak. Jadi awak tak mahulah. Kalau awak mahu, boleh saya bawa naik bukit dan guna mencari ibu minyaknya. Terima kasih sajalah, Tok Batin. Bah lanjut terdiam. Suara anjing semakin keras. Bunyi burung hantu dan jampuk bersahut-sahutan di puncak bukit. Sesekali saya terdengar bunyi orang berjalan di bawah pondok. Malam bertambah larut. Datuk bangun, lalu membuka pintu pondok. Datuk terkejut. Dua tapak Datuk mundur ke belakang. Saya lihat muka Datuk pucat. Bah lanjut menerkam ke arahnya. Saya juga menerkam ke muka pintu. Kaki kami bagaikan terpaku di lantai. Di muka pintu tercegat satu lembaga berbulu hitam tebal. Dahi lembaga itu pun berbulu. Lubang hidungnya cukup luas. Gigi putih lembaga itu menyeringai, bagaikan mahu menelan kami. Saya amati lembaga itu lama-lama. Lama saya tengok. Rupanya bentuknya seperti seekor monyet besar. Tiba-tiba Bah lanjut bergolek di atas lantai menuju ke arah pelita. Dia cabut daun bertam tadi lalu membakar kain pelekat Datuk yang tersangkut dekat dinding. Dengan mendadak saja api marak dalam pondok kami. Dan lembaga yang berdiri di kaki tangga bersuara, bagaikan suara beruang jantan tercium buah luri. Lembaga itu menggawang-gawang tangannya ke kiri dan ke kanan. Kemudian lengannya yang berbulu itu menutup kedua belah matanya. Takut gamanya. Lembaga itu menjerit dengan sekuat hatinya, lalu mendendang dinding yang dekat dengan pintu. Dinding yang dibuat daripada kulit kayu itu runtuh dan pecah berkecai. Lembaga itu melompat ke tanah dan diikuti dengan bunyi kayu tangga yang patah. Lembaga itu pun hilang dalam kegelapan malam. Datuk, saya dan Bah lanjut kembali duduk di ruang pondok sesudah api yang membakar kain pelekat Datuk dipadamkan. Apa benda tu, Tok Batin? Soal Datuk. Bah lanjut terdiam. Dia merenung liar ke kiri dan ke kanan. Ini masalah yang kami hadapi sekarang, bisik Bah lanjut kepada Datuk. Datuk mengangguk kepala macam itik angsa bertemu kawan. Saya pula resah sendiri. Bimbang benar hati saya kalau lembaga hitam itu datang lagi. Saya harap awak boleh menolong kamilah dalam hal ini. Bah lanjut menyuarakan hasrat hatinya. Datuk merenung lantai yang dibuat daripada buluh itu. Bah lanjut nampak resah. Sesekali dia membetulkan parang yang tersangkut di pinggangnya. Benda tu cuma takut pada api saja. Sambung Bah lanjut dengan rasa kesal. Dan barulah saya faham kenapa waktu tengah hari orang asli membakar kayu besar yang dilonggokkan di sekeliling rumah mereka. Api yang dibiarkan menyala itu hinggalah ke subuh. Bah lanjut berjalan ke hulu ke hilir dalam ruang pondok. Berhenti dekat dengan bendul pemisah antara ruang tengah dengan ruang dapur. Dia duduk dekat
dengan bendul sambil menakik-nakik kayu bendul dengan parang kontotnya. Datuk hanya memerhatikan saja tingkah laku Bah Lanjut. Dari gerak-geri itu, Datuk dapat meramalkan bahawa penghulu orang asli itu diamuk rasa resah yang tidak menentu. Bah Lanjut merenung ke arah Datuk. Datuk mengangkat kepala lalu pandangan mereka bertembung. Kita bimbang tentang keselamatan anak buah kita, terutama anak-anak dara. Sebab binatang sial itu mencari manalih. Sudah 2 orang menalih saya di kampung bukit sebelah mati kerananya. Dahsyat tu. Kerana itulah kalau boleh saya minta tolong dari awak. Walaupun saya handal tapi dalam hal ini saya tak mampu. Saya mengaku kalah. Bah Lanjut mengakui kelemahan yang terdapat pada dirinya. Datuk pula kerutkan dahi. Saya rebahkan badan di atas lantai buluh. Bah Lanjut mengambil kain dari dalam beg Datuk, lalu dicampakkan kepada saya. Selimut badan kau, sejuk ni. Bah Lanjut terus mendekati Datuk. Mereka bercakap-cakap lagi. Apa yang dikatakan oleh mereka itu dapat ditangkap oleh kegendang telinga saya. Walaupun pada masa itu, kelopak mata saya terpejam rapat. Fikiran saya pada masa itu berperang juga sesama sendiri. Bentuk lembaga hitam yang besar itu menari-nari dalam kepala saya. Semua berlegar-legar di kepala saya. Saya tengok Datuk terus juga bercakap dengan Bah Lanjut. Saya pusing kanan. Setiap kali saya bergerak, lantai buluh tetap bunyi. Kiuk. Bila bunyi itu terdengar berturut-turut, saya terasa seronok macam satu nada irama lagu yang terjadi tanpa penciptanya. Berbalik kepada Bah Lanjut memberitahu Datuk. Lembaga hitam itu sudah 3 kali masuk ke dalam perkampungannya. Malah satu ketika anak buahnya hampir berjaya memberkas lembaga hitam itu dengan mengepungnya. Tetapi lembaga hitam itu berjaya meloloskan diri dengan berpaut pada dahan meranti condong. Menurut Bah Lanjut, setiap kali lembaga hitam itu datang, mesti diiringi oleh burung hantu atau salakan anjing. Esok kita cari kesan tapak kakinya. Datuk memberi satu keputusan yang muktamad dan Bah Lanjut bersetuju dengan cadangan Datuk itu. Sampai ke mana long? Sehingga ke mana yang kita boleh carilah, balas Datuk. Bah Lanjut menganggukkan kepala. Mereka terus bercakap-cakap. Gendang telinga saya sudah tidak mampu mahu mendengar perbualan Datuk dengan Bah Lanjut. Saya terlelap. Bila saya terjaga dari tidur, saya lihat Bah Lanjut sudah tiada lagi dalam pondok. Datuk saya lihat masih termenung panjang. Malas dah saya nak suruh Datuk tidur. Saya kira dia sedang memikirkan sesuatu. Saya sambung tidur. Mana nenek kau? Nenek pergi ke Buruk Bakul, Uci. Kata nenek nak uruskan sembelihan kerbau untuk makan hari raya. Ama, mula siap-siap nenek menengok buluh kau ke? Mana kawan-kawan lain? Mana Arif, Misha minum nak datang menolong kau? Entahlah, Uci. Manarip ke kampung Aceh ada hal katanya. Misha? Si Misham tu sibuk jualan petai dengan peraih ni. Kayalah dia tu. Ada duit raya lebih tahun ni, Uci. Saya agak nenek macam nak pergi berubat je selepas raya puasa ni. Dah pandai mengagak cucu nenek ni ya? Siaplah kau kena ikut nanti. Itulah, Uci. Banyak perkara saya tak dapat buat lah nanti. Kamu ikutlah nenek kau tu. Kamu ya cucu yang tinggal. Yang kami kau siapa lain nak mainkan nenek kau kalau ada orang datang minta tolong? Itulah, Uci. Yalah, bagi anak jantin yang lain seronok di kampung ya. Kau banyak pengalaman dengan nenek bergantung mengubik orang. Lagipun kamu sekolah ada pelajaran. Pengalaman dengan nenek itu, dengan pelajaran kamu tu berguna untuk esok-esok. Nanti bila dah tiba masa, boleh ceritakan semula pengalaman dengan nenek tu. Yalah, Uci.
Uci pun cubalah cakap bahasa Melayu yang betul. Saya ni kadang-kadang bukannya faham apa Uci cakap ni. Dek, kita kena jaga juga bahasa nenek moyang ah. Sama. Tak apa Uci. Macam kelibat si Misam dekat depan jalan tu. Suasana pagi di perkampungan orang asli Batu 16 Jalan Tapah itu sangat menyeronokkan jiwa. Saya melihat matahari terbit di puncak banjaran Titiwangsa. Kabus nipis berarak menuju ke dada langit, kicau burung hutan, unggas-unggas dan ayan hutan bersahut-sahutan. Sesudah sembahyang subuh, Datuk terus mengajak saya mandi air embun. Itu adalah amalan yang Datuk biasa buat setiap pagi. Selepas mandi embun, saya mencari ubi kayu dan ubi kayu itu saya akan bakar untuk sarapan pagi. Datuk memasak air panas untuk membuat kopi. Bila matahari sudah meninggi, terdengar sayup-sayup bunyi suara jentera dan cakap-cakap pekerja hidroelektrik. Dan dituruti dengan bunyi ledakan yang cukup kuat. Saya bertanya kepada Datuk, apakah benda itu? Datuk menjawab bahawa mereka sedang menebuk bukit untuk membuat terowong air. Begitulah penjelasan Datuk kepada saya. Saya melihat ke arah bunyi ledakan itu dan saya lihat ada asap berkepul naik ke udara. Selesai makan ubi bakar dan minum kopi, saya lihat Bah Lanjut datang menghampiri kami. Selamat pagi, Tok Batin. Selamat pagi. Boleh tidur ke malam tadi? Boleh, Tok Batin. Tapi begitulah tidur-tidur ayam. Selepas Bah Lanjut berbual dengan saya, Bah Lanjut datang menemui Datuk. Dia mengajak Datuk mencari kesan tapak kaki lembaga hitam yang datang ke pondok malam tadi. Datuk menjawab, boleh. Tapi bagi saya tukar pakaian dulu. Saya dan Datuk pun naik ke atas pondok dan Bah Lanjut menanti di tanah. Dia memakai seluar pendek kuning, berbaju hitam dengan parang kontot tersangkut di pinggang. Sumpit panjangnya tersandang di belakang. Selepas beberapa ketika, saya dan Datuk turun ke tanah. Sesudah berkeliling di kawasan sekitar pondok, saya terjumpa kesan tapak kaki binatang. Bentuk macam tapak kaki gajah. Ada 4 jari. Saya segera memberitahu Datuk dan Bah Lanjut. Sambil menguis-nguis dedaun di keliling tapak kaki itu, Bah Lanjut mengesahkan bahawa itulah tapak kaki lembaga hitam malam tadi. Bah Lanjut berhenti menguis dan dia mengambil sesuatu dari muka tanah. Oh, inilah bulunya, pekik Bah Lanjut sambil menunjuk kepada Datuk. Saya dan Datuk pun rapat kepada Bah Lanjut. Bulu hitam keras itu berpindah tangan dari Bah Lanjut ke tapak tangan Datuk. Datuk merenung bulu hitam keras itu. Bila bulu hitam itu terkena sinar matahari, warnanya bertukar menjadi perang. Datuk menyerahkan bulu itu kembali kepada Bah Lanjut dan Bah Lanjut memasukkan ke dalam peti buluh yang tersangkut di pinggang sebelah kirinya. Berpandukan kepada kesan tapak kaki itu, kami bergerak menuju ke arah barat daya. Datuk dan Bah Lanjut menemui beberapa ranting kayu patah yang seolah-olah kesan pijakan. 2-3 pokok hutan kelihatan terkulai, bagaikan dirempuh sesuatu. Kesan itu hilang di sebuah lurah yang menghala ke sebuah anak bukit yang dipisahkan oleh sebatang anak sungai dengan perkampungan orang asli ini. Matahari sudah betul-betul di tengah kepala. Kerana kesan tapak kaki lembaga itu tidak dapat dikesan lagi, Datuk dan Bah Lanjut membuat keputusan untuk pulang saja ke pondok. Walau bagaimanapun, Datuk memberi janji akan menolong Bah Lanjut mengatasi perkara tersebut demi keselamatan anak buahnya. Dan Bah Lanjut juga mengangkat ikrar akan membantu Datuk sedaya upaya untuk menangkap dan mengusir lembaga hitam itu. Sebaik saja kami tiba di pondok, kami lihat ada 5 orang pemuda Melayu dengan topi putih berbucu depan belakang, seakan-akan bentuk topi keledar menanti kami. Mereka saya lihat bercakap sesama sendiri. Apa hal ni? Tanya Bah Lanjut. Kelima-lima pemuda itu tiba-tiba terus diam. Mata mereka merenung tepat ke arah saya dan Datuk.
salah seorang daripada pemuda itu berbadan tegap, berkulit hitam manis, menghampiri saya. Awak orang asli ke orang Melayu? Tanyanya dengan berbisik kepada saya. Saya tersenyum dan saya merasa pelik kerana mereka tidak dapat membezakan kami dengan Bah Lanjut. Saya orang Melayu. Itu datuk saya. Muka anak muda yang bertanya itu kelihatan berubah. Dia hulurkan tangan bersalam dengan saya dan datuk. Saya Zamri, katanya kepada datuk. Awak orang mana? Datuk pun bertanya kembali. Saya orang Jeram, dekat Kuala Dipang, Kampar. Saya bekerja di sini. Mendengar cakap pemuda itu, datuk angguk kepala dan tersenyum. Datuk lalu mempersilakan mereka duduk di atas tunggul kayu di halaman pondok. Bah Lanjut berdiri di depan kumpulan pemuda tersebut. Saya terus duduk di sisi salah seorang anak muda yang berkulit hitam, berhidung mancung. Nama saya Amiruddin, berasal dari Teluk Bahang, Pulau Pinang. Saya kerja sini dah 2 tahun dah jadi buruh hidroelektrik di sini. Lama juga lah, lama saya tak balik Pulau Pinang ni. Tanpa diminta, pemuda itu memberitahu namanya. Bah Lanjut bertanya lagi, apa hal ni? Zamri bangun sambil meraba-raba batang hidungnya. Saya fikir Zamri adalah ketua dalam kumpulan yang berlima itu. Tok Batin, kawan kami kena patuk ular di kaki bukit waktu menebas tadi. Bah Lanjut merenung muka datuk dan menyatakan pekerja-pekerja di situ memang selalu menemuinya jika ada menghadapi kesulitan seperti itu. Datuk mencelah dan bertanya, kenapa tidak membawa jumpa doktor? Zamri menjawab, salah seorang kawan saya sudah pun pergi berjumpa ketua kami. Memang mereka mahu dibawa ke hospital Tapah. Tapi kami terpaksa menunggu kereta. Di mana kawan awak yang kena patuk ular tu? Saya pula bertanya. Ada, dekat store. Saya lihat Bah Lanjut membisikkan sesuatu ke telinga datuk. Kemudian Bah Lanjut mengajak kelima-lima pemuda itu pergi ke tempat kawan mereka yang kena patuk ular itu. Setelah merubah hutan dan menuruni 2 buah anak bukit, akhirnya saya, datuk dan Bah Lanjut sampai ke belakang stor yang dinyatakan itu. Di situ saya lihat seorang pemuda terbaring di atas pangkin. Seorang lelaki berbangsa Jerman berdiri di sisinya. Pangkal paha pemuda yang baru berusia lebih kurang 25 tahun itu diikat dengan kain kuat-kuat. Lelaki berbangsa Jerman itu meletakkan sesuatu di bawah paha yang sudah diikat itu. Pemuda yang malang itu tidak bergerak. Dadanya kelihatan berombak. Kedua-dua kelopak matanya rapat. Zamri menghampiri lelaki Jerman yang berbadan tegap itu. Mereka bercakap dalam bahasa Inggeris. 2-3 kali saya lihat lelaki Jerman itu menggeleng-gelengkan kepala. Zamri terus bercakap dan akhirnya orang Jerman itu menghampiri datuk. Datuk menganggukkan kepala. Walaupun lelaki itu bercakap sesuatu dengan datuk, saya lihat kelopak mata datuk pejam celik. Saya pasti datuk tidak mengerti dengan apa yang diperkatakan oleh Jerman itu. Bahasa yang diucapkan oleh orang Jerman itu terlalu asing buat datuk. Tok Batin, pakcik, ini orang putih ni ketua kami. Dia akhirnya setuju memberi peluang kepada kami mengubat kawan yang malang itu. Mengikut cara kampung. Sementara menanti kereta yang akan membawanya ke rumah sakit Tapah. Zamri menjadi jurubahasa kepada datuk dan Bah Lanjut. Orang Jerman yang berbadan tegap itu merenung muka datuk dan Bah Lanjut. Bila orang Jerman itu meninggalkan bahagian belakang stor, Bah Lanjut memerintahkan Zamri dan kawan-kawannya mencari batang tepus dan pokok pisang karok, iaitu pisang hutan, serta daun langkap dengan secepat mungkin. Tidak sampai 20 minit, barang-barang yang dikehendaki oleh Bah Lanjut itu diperoleh. Pemuda malang itu diletakkan di atas pangkin yang dibawa ke satu tempat lapang berdekatan dengan sebatang pokok jelutong yang mati dahan. Bah Lanjut meletakkan barang-barang yang dikehendaki di sekeliling pangkin. Bang, pukul berapa sekarang? Saya bertanya kepada Zamri. Zamri menjawab dah hampir 2 petang. Tiba-tiba datuk menepuk bahu saya menyuruh saya diam. Bah Lanjut mengambil batang tepus lalu dipukul ke pangkal pokok pinang hutan. Dipalunya pula ke tanah sebanyak 7 kali. Manakala pucuk daun langkap dikoyak-koyak. Separuh dibuangnya ke dalam hutan, separuh lagi dikunyahnya pula. Pucuk langkap yang sudah hancur dikunyah itu diluahkan ke pangkal pangkin. Bah Lanjut menyuruh saya dan datuk serta kawan-kawan Zamri duduk di satu tempat yang agak jauh jaraknya dengan pangkin sambil berpesan, jangan bercakap atau bangun. Dan gerak-gerinya jangan ditegur.
Kami pun beredar mengikut perintah Bah Lanjut. Muka Zamri dan kawan-kawan agak cemas kerana mereka bimbang kalau kawan mereka yang kena patuk ular itu tidak pulih pada waktu yang ditetapkan. Dan kereta daripada Batu 32 akan datang dan ketua mereka akan memerintahkan supaya kawan yang malang itu dibawa segera ke hospital Tapah. Bah Lanjut duduk mencangkung di depan pangkin. Bah Lanjut bercakap dalam bahasa Semai. Selepas itu dia mengambil selai daun berhampiran tempat tersebut lalu meniupnya. Bunyi tiupan dari daun itu cukup nyaring dan sakit gegenang telinga saya dibuatnya. Bah Lanjut terus-terusan meniupnya tanpa henti-henti. Peluh di dahi dan di belakang mulai keluar. Tiba-tiba saya melihat beberapa ekor ular keluar dari hutan kecil di belakang kami. Semuanya meluru ke arah pangkin pemuda malang itu. Anehnya, ular-ular itu berbatah balik semula ke dalam hutan. Bah Lanjut terus meniup daun tanpa henti-henti. Tanah lapang dekat kawasan pangkin itu sudah pun dipenuhi dengan berbagai-bagai bentuk ular. Beberapa ekor ular menjalar dan memanjat belakang Bah Lanjut yang sedang meniup daun itu. Saya berasa takut sangat kerana belum pernah lagi saya melihat ular sebanyak itu dan beraneka rupa dan bentuk. Saya kira semua ular di dalam hutan pada masa itu berkumpul di situ. Dada saya berdebar. Tanpa mempedulikan kami, ular-ular terus berkeliaran keluar dan masuk ke dalam hutan belakang. Kami tidak bergerak. Kami benar-benar jadi tunggul buruk. Saya jeling ke muka Datuk. Saya lihat wajahnya tetap tenang. Ular berkeliaran di kaki pangkin. Bah Lanjut terus meniup daun. Ular yang begitu banyak di tanah lapang beransur kurang. Dah kurang. Kawan Zamri yang malang itu masih terkapar di atas pangkin, dipanggang matahari yang keras. Dalam beberapa saat saja, semua ular yang ada di situ gaib semuanya. Bah Lanjut duduk kembali. Dia terus-menerus meniup daun dengan sekuat hatinya. Seekor ular hitam sebesar lengan kanan saya merayap keluar dari hutan di belakang kami. Ular itu bergerak malas menuju ke arah Bah Lanjut. Dia berdiri betul-betul di hadapan Bah Lanjut. Ular itu panggungkan kepala di depan muka Bah Lanjut. Kepala Bah Lanjut dan kepala ular itu kelihatan sama parasnya. Ular hitam yang nampak berkilat di sinar matahari itu merebahkan badannya seketika. Kemudian dipanggungkan kepalanya lagi. Perbuatan itu dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Nada tiupan dari Bah Lanjut beransur perlahan. Irama yang tadi keras berubah menjadi nada irama yang agak sayu sedikit. Ular hitam di hadapannya bergerak malas menuju ke arah pangkin. Bergerak dengan bebasnya di atas tubuh kawan Zamri yang terkapar itu. Ular itu berhenti betul-betul di bahagian dada. Ular itu memanggung kepalanya lagi ke arah Bah Lanjut. Nada tiupan Bah Lanjut bertambah lemah. Ular hitam itu merebahkan kepalanya lalu merayap ke celah paha kawan Zamri dan berhenti di situ. Saya lihat ular itu membenamkan kepalanya di bawah ikatan pada kawan Zamri. Lama juga ular itu menghisap sesuatu. Bah Lanjut bangun. Bunyi tiupan dari daun di celah mulut Bah Lanjut bertambah perlahan. Ular hitam itu berpusing di atas pangkin, kemudian turun ke tanah dengan gerakan yang amat perlahan sekali. Sebaik saja ular hitam itu sampai di hadapan Bah Lanjut, ular hitam itu sudah tidak bergerak lagi. Bah Lanjut menerkam ke arah kawan Zamri di atas pangkin. Daun hutan yang dibuat serunai dikelapkan bahagian betis kawan Zamri yang dipatuk tadi. Bah Lanjut menepuk dada kawan Zamri. Kawan Zamri di atas pangkin menggerakkan kaki dan tangan. Selepas itu, Bah Lanjut menggamit kepada kami dan dia mengarahkan untuk datang ke arahnya. Dia dah sedar dari pengsan. Bisanya dah dihisap oleh ular yang mematuknya tadi, kata Bah Lanjut. Kawan Zamri yang malang itu pun bangun. Dia turun dari pangkin. Serentak dengan itu, kereta dari Batu 32 pun sampai dan orang Jerman yang mengetahui pekerja di situ datang ke arah kami. Mukanya bengis. Dia memaki Zamri dan kawan-kawannya kerana membawa pemuda yang kena patuk ular itu ke tempat lain tanpa memberitahunya. Walau bagaimanapun, orang Jerman itu terkejut bila dia melihat pemuda yang kena patuk ular itu sudah boleh berdiri serta berjalan ke arahnya dan terus bersalam dengannya.
Orang Jerman itu memeluk Datuk dan Bah Lanjut sebagai tanda penghargaan dan mengucapkan ribuan terima kasih kerana berjaya menyelamatkan nyawa pekerjanya. Bagi dia rehat dulu, petang esok saya datang lagi, kata Bah Lanjut pada Zamri. Bah Lanjut mengambil bangkai ular hitam itu dan dibelitnya ke leher. Kenapa Tok Batin belitkan ular tu? Oh, ini untuk ditanam, jawab Bah Lanjut. Ilmu ni lah saya mau tuntut dari Tok Batin. Datuk menyatakan hasratnya. Boleh, tapi awak mesti tolong saya hancurkan lembaga hitam itu dulu. Saya cuba Tok Batin, saya cuba, kata Datuk. Kami pun kembalilah ke perkampungan Bah Lanjut. Sebaik saja sampai di pondok, Datuk terus duduk di atas tunggul buruk di hadapan pondok. Bah Lanjut terus pulang ke rumahnya. Saya terus masuk ke dalam pondok merebahkan badan kerana terlalu letih. Saya tertidur. Bila saya terjaga dari tidur, saya lihat Datuk membincangkan sesuatu dengan Bah Lanjut. Saya segera menghampiri mereka. Malam ni kita tunggu lembaga hitam itu datang, Tamar. Esok kita pergi ke kampung lain dekat kampung raja di Tanah Rata. Datuk memberitahu saya. Saya diam saja. Bah Lanjut pada masa tu merenung muka saya. Di kampung orang darat sana ada orang sakit kena sembur lembaga hitam. Bah Lanjut menerangkan kepada saya. Tapi malam ini kita mesti berjaga-jaga. Takut lembaga itu datang. Terang Bah Lanjut. Saya anggukkan kepala. Demikian episod ke-18. Diganggu Lembaga Hitam. Siri bercakap dengan jin. Karya Tamar Jalis. Olahan Hey Padu Kawali. Jangan lupa untuk mengikuti episod seterusnya, iaitu episod ke-19. Diresap Semangat Monyet. Siri bercakap dengan jin. Jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Hey Padu Kawali.